dan selamat berkenalan kepada SB fakulti saya, iaitu Dr. Hayati binti Nariman. Saya, Muhammad Islam Zaini, ingin membentangkan latihan industri yang telah berlangsung selama 19 minggu di site Balda ini. Okey. Untuk makluman, syarikat ini sebelumnya namanya Delima Gagah dan sekarang ini telah menjadi SRA Builder, merupakan syarikat yang telah bergrade 7 yang telah berdaftar dengan PKK, iaitu Pusat Komputer Kontraktor, dan LPIPM, iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia. SRA ini merupakan syarikat yang dimiliki oleh Bumiputra ini sendiri, dan aktiviti perniagaan utama syarikat ini merupakan kontraktor bangunan dan kesejahteraan awam. Projek ini dinamakan sebagai projek GUH yang dirancang untuk mendirikan 5 buah bangunan 5 tingkat, iaitu blok A, B, C, D dan E, dan satu bangunan 2 tingkat sebagai bangunan fasiliti untuk mereka, yang di mana ia ada segala kemudahan bagi penduduk yang ada di sana, seperti klinik kesihatan, gym dan lain-lain. Seperti yang saya kata tadi, 5 blok tadi seperti A dan E merupakan blok yang sama bilangan unit rumahnya, iaitu 69 unit, dan manakala blok C dan D mempunyai 118 unit rumah apabila ditambah kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir adalah blok B yang mempunyai 79 unit rumah yang berbeza dari 4 blok tadi. Setiap unit rumah mempunyai desain yang sama, seperti mempunyai ruang tamu, ruang dapur dan 3 biji bilik tidur dan 3 tandas. Satu bilik tidur itu boleh muat dalam 4 orang dengan menggunakan katil 2 tingkat, dan masih mempunyai ruang yang banyak untuk mereka meletakkan perabot mereka. Projek ini ditempatkan di Perindustrian Balda, Sungai Bakap, Pulau Pinang, dan untuk jumlah kontrak ini adalah 48,93,388 ringgit Malaysia. Projek ini harus disiapkan pada 5 April 2024. Untuk skop kerja saya mengawal dan menguruskan segala barang yang masuk dalam site, dan seterusnya saya mengemaskini segala maklumat yang seperti maklumat progres yang telah berlaku dalam blok yang saya jaga, dan apa-apa isu ataupun apa-apa yang terjadi dekat site. Yang seterusnya ialah saya melakukan survey di site, iaitu melakukan survey longgang, survey untuk kawasan-kawasan kabin. Progress block. Setiap progres yang berlaku di progress block, setiap aktiviti progress block, setiap aktiviti yang berlaku di setiap blok ataupun di mana kawasan kita jaga, yang kami jaga, akan kami kumpulkan dalam satu grup WhatsApp, iaitu ialah site actual group, di mana kami laporkan setiap aktiviti yang berlaku dalam blok itu, seperti aktiviti skim code, window koridor, plaster internal ataupun external, floor tile ataupun pemasangan mozaik ataupun window, oven, pemasangan pintu. Untuk bahagian plaster, kami mempunyai 2 bahagian, iaitu dalam dan luar. Selalunya perlu siapkan bahagian dalam dulu, dan barulah external plaster dijalankan. Untuk bahagian cat, kami mempunyai 3 layer, iaitu layer pertama, layer kedua, dan layer ini dikenali sebagai layer finishing, yang selalunya finishing ini akan hasil akhirnya akan jadi seperti gambar yang dimahukan oleh arkitek. Untuk
progres pintu ni mempunyai dua jenis pintu, iaitu jenis pintu biasa dan pintu fire door, pintu api. Pintu biasa ini sebenarnya dipasang di setiap unit di dalam rumah, dan fire door ni sebenarnya dipasang di bilik elektrik, di kawasan tangga dan di kawasan rumah sampah. Progres KSK sebenarnya direkod oleh konduktor kerajaan, iaitu memberikan apa yang mereka buat seperti packing, cleaning, mereka melakukan packing dan cleaning di setiap blok, di kawasan toilet dan kitchen sebelum memulakan waterproof, dan konkrit itu pula dibawa konduktor kerajaan dimasukkan ke dalam rumah pump untuk diletakkan di kawasan yang sepatutnya. Untuk plaster ceiling kami juga ada dua kelainan, iaitu daripada tingkat 1 sampai ke tingkat 3. Plaster ceiling dia akan jadi bentuk L, seperti kotak L, dan untuk tingkat 4 plaster ceilingnya akan jadi straight, rata saja, disebabkan oleh tingkat 4 tiada slab, tingkat 1 sampai tingkat 3 ada slab. Pemasangan plaster ceiling ni kegunaannya untuk menutup kawasan pipe. Itu kegunaannya. Yang terakhir untuk progress block adalah pemasangan mozaik. Mozaik terbahagi kepada dua, iaitu mozaik lantai dan mozaik dinding. Mozaik dinding dilakukan apabila plaster dalam telah siap, dan mozaik lantai dijalankan apabila render dalam bangunan dalam unit rumah telah siap juga. Selain daripada melihat progress block, saya juga melakukan survey point untuk longkang punya sistem. Seperti mana yang nampak dalam slide ini, nombor 1 tu adalah gambaran penuh untuk kawasan longkang yang ada dalam slide ini, dan yang kedua itu adalah saya punya surveyor yang dia melakukan survey untuk melihat kawasan yang harus ditandakan di kawasan longkang. Dan saya sebagai dia punya asisten, saya juga melakukan survey seperti dia dan mengambil alat total station itu, melihat harus di mana kawasan longkang itu harus dimarkkan. Dan yang ketiga tu adalah hasil daripada yang mark, dan kami menggunakan besi dan ribbon sebagai penanda kawasan yang harus dipiling. Dan kemudiannya kami telah mendapat 591 poin untuk longkang, seperti mana dalam output.